Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya, Cikgu Suhani binti Osman. Objektif pelajaran kita hari ini ialah yang pertama, cikgu harap murid dapat membina 4 ayat berdasarkan gambar dan frasa yang diberi dengan betul. 2. Murid dapat menulis 4 ayat yang dibina dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Murid-murid yang dikasihi, pada pelajaran yang lepas, anda semua telah pun membaca teks bacaan Hilang Batik Nenek pada buku teks halaman 8. Dalam halaman tersebut, kita dapat mengenali beberapa jenis ayat yang bersesuaian dengan gambar. Jadi untuk hari ini, cikgu akan mengajar kamu cara-cara membina ayat berdasarkan gambar. Untuk membina ayat berdasarkan gambar, perkara pertama yang perlu kita ambil perhatian ialah mesti meneliti gambar tersebut dan bina ayat mengikut susunan seperti rajah yang diberi. Yang pertama, kita mestilah menentukan subjek. Subjek ini boleh terdiri daripada kata nama am atau kata nama khas. Subjek ini boleh jadi ialah si pembuat atau si pelaku. Kemudian, kita lihat apa yang dilakukan oleh pelaku atau kata nama am yang telah kita pilih. Apa yang dilakukan ini biasanya terdiri daripada kata kerja. Kemudian, kita selesaikan dengan memberi keterangan atau huraian tentang kata kerja tadi. Di mana berlaku, kenapa berlaku, bagaimana ia berlaku. Murid-murid yang dikasihi, untuk hari ini, sila rujuk buku teks halaman 9 yang bertajuk Usaha Gigih Datuk. Tugasan hari ini ialah membina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Cikgu akan bimbing murid-murid sekalian membina ayat. Kita lihat gambar yang pertama. Frasa yang diberikan ialah menampal iklan. Kita gunakan susunan jadual yang diberikan seperti tadi. Siapakah subjek? Subjeknya kita lihat dalam gambar ialah 2 orang budak. Seorang budak lelaki dan seorang budak perempuan. Menampal gambar ni biasanya budak, dalam gambar ialah budak lelaki. Jadi pelakunya kita letakkan Haris. Kemudian apa yang dilakukan? Kata kerjanya ialah menampal iklan. Kemudian penggunaan kata hubung ni atau kata sendi yang kita katakan ialah Haris menampal iklan pada. Dalam gambar dia dah tulis kat sini ialah papan iklan. Jadi Haris menampal iklan pada papan iklan. Kenapa? Di mana boleh kita gunakan atau bagaimana? Jadi Haris menampalkan iklan pada papan iklan untuk mempromosikan kedai datuknya. Kemudian kita lihat seterusnya ialah gambar yang kedua. Frasa yang diberi ialah mengambil pesanan. Kita gunakan lagi susunan cara membina ayat yang telah cikgu terangkan. Kita lihat dalam gambar yang diberikan. Ada 2 orang lelaki. Frasanya ialah mengambil pesanan.
Jadi subjek yang kita letak di sini ialah Datuk. Kata kerjanya ialah mengambil pesanan. Penggunaan kata hubung atau kata sendi yang kita gunakan ialah daripada pelanggannya. Huraian atau keterangannya ialah mencatat pada sebuah buku. Di situ, Datuk mengambil pesanan daripada pelanggannya dan mencatatnya pada sebuah buku. Maka jadilah dia ayat yang lengkap berdasarkan gambar. Seterusnya, kita lihat gambar yang ketiga. Frasa yang diberi ialah mengira jumlah. Kita gunakan sekali lagi jadual susunan untuk membina ayat. Siapakah subjek yang di dalam gambar atau pelaku di dalam gambar? Kita berikan di situ seorang kerani dengan kata nama Am. Apa yang dilakukan? Sedang mengira jumlah. Penggunaan kata sendinya tak ada. Kita gunakan terus huraian dan keterangannya. Sedang mengira apa? Dia sedang mengira kampit beras yang terdapat dalam stor kepunyaan Datuk. Seterusnya, gambar yang keempat. Frasa yang diberi ialah menghantar beras. Kita gunakan sekali lagi jadual susunan ayat. Okey, subjeknya siapa di sini? Siapa pelakunya? Kita lihat frasa yang diberi menghantar beras. Sudah tentulah yang menghantar beras ini kita letakkan dia pelakunya ialah beberapa orang pekerja. Kamu juga boleh meletakkan 3 orang pekerja. Apa yang dilakukan? Sedang menghantar beras. Huraian atau keterangannya, kita gunakan dulu kata hubungnya ke. Dia menghantar beras ke mana? Dia menghantar beras, kita lihat gambar di situ ada tertulis kedai runcit alias. Jadi, untuk keterangannya kita letakkanlah kedai runcit alias. Di mana kita boleh letakkan di mana? Bagaimana boleh juga? Kenapa? Jadi kita letakkan kedai runcit alias pada waktu petang. Okey, jadi ayat yang lengkap ialah beberapa orang pekerja menghantar beras ke kedai runcit alias pada waktu petang. Jadi murid-murid, tugasan murid-murid hari ini ialah menulis semula ayat yang telah kamu bina menggunakan jadual tersebut dengan ejaan dan tanda baca yang betul dalam buku tulis Bahasa Melayu penulisan. Lihat contoh yang cikgu berikan. Tulislah hari dan tarikh, kemudian tajuk usaha gigih Datuk dan tulislah semula ayat tersebut dalam nombor 1, 2, 3 hingga 4. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.